Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bab mentaati imam dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Musa 728. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku merasa hairan dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Tahukah kamu apa pengertian fitnah di sini? Iaitu syirik. Itu boleh jadi apabila dia menolak sabda beliau, akan terjadi dalam hatinya sesuatu kesesatan sehingga celakalah dia. Penulis rahimahullah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dalam bab ni dia menerangkan bahawa sebahagian manusia ni dia taat imam dia lebih daripada taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu poin dia. Poin besar itu. Dalil yang dibawa pertama sekali kisah Ibnu Abbas bab haji. Dan ini ialah dalil yang kedua nak mengatakan bahawa tak boleh taat kepada manusia sekiranya ada nas yang bertentangan dengan pendapat manusia tadi. Jadi sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa? Aku merasa hairan dengan orang yang tahu tentang sanad hadis. Maksudnya apa? Dia mengkaji hadis. Orang yang kaji hadis. Dan hadis ni perlu diperiksa sanadnya. Sanad tu maksud dia apa? Cik Nik belajar kelas Ustaz Kabiru kan? Dia mesti belajar ngaji tu. Sanad tu iaitu jaringan para perawi tu dikaji dengan mendalam. Dikaji dia ni elok ke agamanya, elok ke hafazannya, pernah ke berjumpa dengan gurunya tadi. Dia tengok tarikhnya, tengok perangai dia, tengok apa ulama-ulama mengatakan terhadap perawi tersebut. Barulah dia boleh hukum terhadap hadis tersebut. Lepas tu ini pertama, hadis tu daripada kata Imam Ahmad ni boleh kita keluarkan satu pengajaran, iaitu hadis tu pertama sekali kena periksa dulu hadis tu, sanad dari segi sanadnya dan kesahihannya, dan tahu kesahihannya. Hadis tu pertama sekali dapat hadis, periksa kesahihan ni dahulu. Kata siapa ni? Imam Ahmad ni. Tapi Imam Ahmad pelik, orang yang tahu hadis ni sahih tak sahih, kena dah tahu hadis yang sahih, tapi dia nak pakai juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni bukanlah orang jahat. Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in, ulama besar. Tabi'in, ulama besar. Sufyan, ulama yang besar. Tapi kalau ada hadis bertentangan dengan kata imam macam mana pun, maka kita utamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah kita dalam, kita dah tahu dalam Islam apa kita kata sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Ini ada sepakati 4. Mana itu istishab, istihsan, masalah mursalah, amal sahabah, qaul sahabi dan lain-lainnya. Ada 4 ni yang disepakati. Jadi kalaulah kita kata jumpa satu imam walaupun imam tu hebat macam mana pun, dia keluarkan satu pendapat yang menyalahi 4 ni, kita terima tak pendapat imam tadi? Tak terima. Senang cerita. Seperti mana yang baru-baru ni berlaku perbincangan. Dia kata Imam Al-Muzani, anak buru Imam Syafi'i, dikhabarkan, maksudnya cerita tu belum tentu pasti lagi, bahawa bila dia terlepas solat jamaah, dia akan qada solat 25 kali. Bila terlepas solat jemaah, dia akan qada solat 25 kali. Sebab ada hadis Nabi kan, hadis tu 27, sekarang riwayat dia kata 25.
5 kali ganda. Jadi kita tanya balik soalan, kalau kita nak buat macam tu tak? Okay, bukan kita mampu. Kalau kata mampu, adakah itu satu sunnah? Tak. Nabi tak suruh macam tu. Tak suruh qada. Dah solat, kena qada solat. Buat apa? Waktu ustaz ni Imam Muzani, ustaz anak murid Imam Syafi'i. Sekali lagi kita kata apa? Hadis Nabi dengan kalam imam. Mana nak depan dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh macam tu. Kemudian bukan sekadar Nabi, para sahabat. Ada tak para sahabat bila terlepas solat jemaah dia akan qada banyak kali macam tu? Tak ada. Dan para imam-imam kita yang 4, ada tak buat macam tu? Tak ada. Jadi janganlah kita terpedaya dengan kata si fulan dan si fulan. Imam fulan ni macam ni, zikir dah 80,000 kali. Kat sini kita kata hadis Nabi letak mana? Imam ni lepas solat dia akan istighfar 10 kali. Hadis Nabi letak mana? Nabi tak istighfar 3 kali. Dekat sini nak bagi tahu, nak didik kita bahawa macam mana hebat manusia sekali macam mana pun, kalaulah bertentangan dengan kalam Rasul, kita ambil kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nak ajar kita. Sama macam yang anak murid Imam Syafi'i tu, kira macam bid'ah. Kita tak kata dia bid'ah. Kita kata mungkin tersilap dalam ijtihad dia. Allahu a'lam. Bagi Imam hadis, Imam Muzani, dia mungkin dia tersilap, mungkin dia terlebih, wallahu a'lam. Dan dia bukan bermaksud nak buat bid'ah, buat benda yang baru. Dan ini ahli hadis. Dan kita tak bid'ahkan dia. Ahli bid'ah ni kita terkenal, orang tak nak tengok hadis, menentangkan hadis apa semua. Itu ahli bid'ah. Ada pun orang tersilap dalam ijtihad, kita tak kata dia bid'ah. Okey, bagaimana kita baca huraian dia? Ini adalah perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah. Diriwayatkan daripada Al-Fadl bin Ziyad dan Abu Talib. Bukan Abu Talib, atuk Cik Nabi ya. Al-Fadl menuturkan dari Ahmad, aku telah memperhatikan Al-Quran dan aku mendapatkan perintah mentaati Rasul pada 33 tempat. Jadi kalau orang kata kita ambil Quran saja, tak ambil hadis, maksudnya kau ni tak taat Rasul. Sebab ada 30 tempat dalam Al-Quran yang suruh taat Rasul. Sama ada directly kata taatlah Rasul, ataupun macam ayat tadi, hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul hati-hati, takut terkena azab. Maksudnya dari segi faham terbaliknya, kalau siapa tak taat Rasul, maka dia akan kena azab. Jadi faham terbalik dia, mafhum mukhalafah dia apa dia? Iaitu kena taat Rasul lah. 33 ayat. Ini jawapan kepada anti hadis yang tak nak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca, maka hendaklah orang menyalahi perintah Rasul akan takut ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Lalu ia menyebutkan perkataannya, iaitu fitnah, iaitu syirik, sehingga perkataannya sehingga celakalah dia. Maksudnya bagi Imam Ahmad rahimahullah dalam pernyataan ini, iaitu siapa yang tolak kata-kata Nabi SAW kerana pendapat imam, walaupun dia tahu dah hadis itu sahih dan benar pemahaman tersebut, dia tolak juga, maka dia takut-takut terkena syirik, kata Imam Ahmad. Syirik macam mana pula ni? Kenapa, kat mana syiriknya? Satu menjadikan apa dia? Kat mana syirik, kat mana ni? Kat mana terletak syirik? Iaitu menjadikan bagi Allah ni partner dari segi membuat syariat. Kat situ. Sebab bagi Allah ni, kita dengan Nabi, kita dengan Allah Ta'ala ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni apa percayaan kita? Iaitu Allah Ta'ala mencipta, betul tak? Mentadbir alam. Termasuk tauhid rububiyah ialah hak Allah untuk memberi hukum. Faham maksudnya? Maksudnya dalam bab halal dan haram ni milik siapa? Milik Allah. Tak boleh ada partner selain daripada Allah untuk membuat halal dan haram. Kalau kita kata ada selain Allah Ta'ala yang boleh menetapkan hukum halal dan haram, lalu menghalalkan apa yang haram, mengharamkan yang halal, takut-takut jadi syirik. Kat sini bahaya. Kat sini lah rububiyah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala lahul khalqu wal amru. Adalah milik Allah Ta'ala itu al-khalq, penciptaan, wal amru, dan segala urusan. Termasuk urusan itu ialah meletakkan hukum syarak
Kat sini lah bid'ah bahaya tadi. Dia buat satu hukum syarak yang lain, yang selain daripada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Faham tak ni? Ya, faham kat sini ya? Itu dia kata syirik. Kalau kita kan syirik mana ada? Syirik mana ada sembah berhala apa semua? Tak. Dia menjadikan imam tadi lebih tinggi kata-kata daripada kalam Rasul. Kemudian dia membaca ayat ini, fala wa rabbika, ayat surah An-Nisa tu, tidak beriman sehingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu orang yang beriman ni, iaitu bila ada perselisihan, pertama kembali kepada Nabi, hadis. Kemudian dah dapat keputusan daripada hadis tadi, tidak merasa keberatan dalam hati. Nombor dua, sikap, tak rasa berat. Kalau katakanlah kita ada satu position, dia ada position yang lain, bergaduh-gaduh, tengok dalil menang kat kawan kita, dia tak rasa macam, wish, tak puas hati. Itu masalah debat ni. Itu para imam kita berdebat untuk cari kebenaran. Bila datang pada dalil, dia akan stop. Fa'ala ra'si wal ain. Kita akan tengok apa kata imam kita. Seperti kata Imam Abu Hanifah, kata bila datang saja hadis, fa'ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Ra'si kepala, ain tu mata. Kata bila datang dalil, fa'ala, ala tu atas, fa'ala ra'si wal ain, maksudnya atas kepala aku akan junjung dia. Ini orang kita datang dalil, dia kata macam-macam. Kita tengok dulu ulama macam mana. Imam kita amal ke tak hadis ni dulu. Imam kita amal ke tak hadis ni dulu. Dia tanya imam tu amal ke tak hadis tu. Lepas tu ada satu kaedah usul fiqah dalam hadis dari ulama. Satu syekh daripada Pakistan tu. Dia satu buku dia tajuk Usul Fiqah, iaitu kaedah-kaedah fiqah berdasarkan ulama-ulama hadis. Apa dia kata dalam tu? Dia kata bagi seorang yang dapat satu hadis dan dia pasti hadis tu sahih, dia kena beramal dengan hadis tu walaupun satu dunia tak amal dengan hadis tu. Nampak tak? Katakanlah dia kaji-kaji, dia jumpa hadis tu, tak ada satu imam pun sebut pasal hadis tu, katakanlah. Kata kaedah tadi, wajib beramal dengan hadis tu. Dia bukan dia tahan dulu. Kita tahan dulu. Nanti kita tanya ustaz dululah hadis ni. Tanya ustaz dulu. Jadi nak tanya ustaz satu hari terlupa. Yang kedua ponteng kelas. Yang ketiga ada kenduri. Yang keempat macam-macam lah. Macam kan? Betul tak? Minggu ni ustaz pula ponteng. Lepas tu lalas tak pakai hadis langsung. Hadis tu terbiar tepi jalan tu je, tepi dalam buku tu je. Ini sikap yang betul ke? Tidak. Kita baca satu kitab hadis yang sahih dan dia pasti hadis tu sahih, beramal dengan hadis tu dulu. Kan ada baca hadis kata, dia kata tak boleh, katakan baca hadis hendaklah mengangkat pakaian daripada buku lali. Betul ke hadis ni? Tengok ustaz-ustaz ada tak labuh pakaian dia? Sikap kita macam mana masa tu? Hadis ke orang tadi? Saya tak apa, aku angkat dulu. Sementara aku belum jumpa, aku patuh dulu hadis ni. Itu sikap yang betulnya. Bila jumpa ulama-ulama ada bincang, ada perbincangan, itu lain cerita. Lepas tu para sahabat radhiyallahu anhu macam tu. Bila datang di arahan, dia kata contohnya buat puasa kan, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khatu abyad min al-khatu al-sunni al-fajr. Makanlah minumlah sehingga tampak zahir benang hitam dan benang putih. Ada sahabat ikat benang hitam, ikat benang putih kaki kan, nampak kepatuhan daripada nas. Dia datang kat Nabi, ada masa dia baru report kat Nabi, baru Nabi kata bukan itu maksudnya siang dan malam. Nabi tersenyum. Tapi Nabi kata tak, kau ni bodoh lah, kau tak tanya dulu. Nak main amal-amal macam tu je, mana boleh? Ada ke Nabi cakap macam tu? Nabi puji dia ikut, terus pegang kepada nas tadi. Itu sikap yang kita nak. Soal bila dia sikap macam ni, kita mendidik masyarakat kita dengan nas, dengan dalil. Hatta ustaz pun takut nak ceramah kalau tak ada dalil. Jadi masa tu barulah masyarakat dia terjaga. Bila tanya ustaz, apa dalil? Ustaz tu dia pun dah gelabah. Kalau dia goreng dalil, kita tak ustaz dalam buku ni kata, tapi anak murid kena study lah. Masyarakat sekarang masalahnya, sebab kita pun tak belajar. Bila kita jumpa ustaz tu tengah je.
Sedap ustaz. Best. Rupanya tak ada apa pun. Itu kita kena didik masyarakat dengan dalil. Yang ketiga, dia kata dan menerima dengan sepenuhnya. Dah terima hukuman tadi, terima sepenuhnya, jangan pertikaikan. Itu sikap kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib beriwayatkan daripada Ahmad dan dikatakan kepadanya, sesungguhnya ada orang yang mengaku tahu hadis dan mereka memilih pendapat Sufyan dan lainnya. Maka ia berkata, aku merasa hairan dengan orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, tapi mereka meninggalkannya. Mereka menjadikan pendapat Sufyan dan lainnya sebagai acuannya. Allah Ta'ala berfirman ayat tadi seperti atas tadi. Adakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah adalah kufur. Ayat ini kufur pula. Tadi syirik. Dan fitnah kufur itu lebih besar daripada membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ayat ni paling banyak orang salah guna. Tahu tak? Kau tak baik fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Itu fitnah Melayu. Fitnah dimasukkan kitab tafsir itu ialah syirik dan kufur. Kalau kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan pergi perang orang kafir dekat Masjidil Haram. Orang musyrikin kata, kau ni berani kau pergi bunuh, masuk Masjidil Haram pada bulan-bulan yang haram, pergi perang orang kafir daripada bulan-bulan yang haram. Kau tak hormat ke bulan yang haram? Apa kata Quran? Sungguhnya kekufuran engkau tu lebih teruk daripada membunuh tadi, dari perang tadi. Kau kufur dekat Masjidil Haram tu lebih teruk daripada membunuh. Syirik lagi besar daripada membunuh ke membunuh lagi besar daripada syirik? Syirik lagi besar daripada membunuh. Bukanlah maksudnya boleh bunuh. Lepas ni kita tak syirik, kita boleh bunuh lah, bukan. Jangan silap faham lah hadis tu. Apa hukum bunuh? Bunuh balas. Betul? La yahillu damu ri'in muslim illa min thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu melainkan 3. Apa dia? Al-thaibul zani, orang perempuan, orang yang dah kahwin berzina. Kemudian murtad. Kemudian orang yang membunuh orang lain. Dosa-dosa dia. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ay yuqtalu aw yusallabu. Ada orang yang bunuh orang lain, balasan dia apa? Yuqtalu, dibunuh. Kalau dia buat kacau pula, yusallabu, disalib. Aw tuqatta'a aydihim, dipotong badannya. Min khilaf. Aw yunfa min al-ard. Ni kalau buat kacau dan ni. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Tidak ada satu darah yang tumpah di muka bumi ini melainkan pada anak Adam yang pertama tu kiflum min damiha fa innahu awwala man sanal qatl. Tafsir surah Ibnu Katsir kata tak ada satu kes satu pembunuhan dalam dunia ni melainkan pada anak Adam yang awal tu dapat dia punya dosa dia. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man qatalan nas faqad qatalan nas jami'a. Maka siapa yang bunuh orang seumpama dia bunuh orang kesemuanya. Maksudnya kalau orang tu dia membunuh, seorang dia membunuh semua orang. Sebab apa? Pertama, kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Sebab bila dia bunuh orang, dia menimbulkan ketakutan kepada. Yang kedua, bila dia bunuh orang, dia memberi idea kepada orang lain untuk bunuh orang lain. Masa kata dia bunuh, oh ni bunuh. Alah, kita pun bunuh juga lah. Bengang dia bunuh. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan satu nyawa, biarkan satu nyawa hidup, fa ka'annama ahya nasa jami'a, menghidupkan manusia seluruhnya. Yang kedua, bila bunuh orang, dia memutuskan apa? Nasal, apa? Keturunan. Bukan lagi orang yang beriman. Bunuh orang beriman, memutuskan keturunan orang yang beriman. Banyak orang beriman terputus tu. Mungkin daripada seorang lelaki dia kahwin 4, daripada 4 orang isteri tadi dapat 20 orang anak, orang yang beriman. Sudah daripada 20 orang tadi berkahwin lagi, 20 lagi, 20 berapa ribu orang telah. Itu bahaya bunuh. Tapi asyirku tadi lebih teruk daripada bunuh tadi. Kena faham masalah ni. Mereka mengaku hadis Rasulullah SAW dan dikalahkan oleh hawa nafsu mereka untuk mengambil pendapat seseorang. Mari kita huraian pula. Arafu al-isnad, tahu tentang sanad hadis. Maksudnya isnad hadis dan kesahihannya. Jika sanad hadis sahih, maka hadis itu sahih menurut ahli hadis dan ulama lainnya. Ini maksudnya cek hadis lah sanadnya.
Kemudian Yang tadi saya kata macam kalau bualan tu salib, masa zaman Rasulullah ada kena salib. Kacau. tak berlaku. Yang dia berlaku yang Nabi arahkan pergi bunuh. Di sini ya, kalau dia buat kacauan kemudian bunuh orang, maka dia kena bunuh lah. Buat kacau, merosakkan apa tu, benda mencederakan orang, maka dia kena potong tadi. Buat kacau tapi tak bunuh apa-apa, yunfaw minal ard, dicampak jauh-jauh. Dibuat apa? Sama sekarang apa? Buang negeri. Apa dia? Ya, dia hantar buang negeri. Ikut kadar dia. Tapi zaman Nabi tak berlaku. Ada satu kisah yang apa, Urainah tu. Puak Urainah yang dia minum kencing tu. Tak? Ada tu. Orang tu sakit daripada puak Bani Urainah ni, sakit mata. Kemudian pergi kat satu lelaki ni, yang umur lelaki ni bela unta. Dia kata minum kencing unta. Akhirnya dia baik, mata dia sakit, dia baik, mata dia baik. Akhirnya dia pergi bunuh orang yang pengembala unta tadi, dan dia pergi rompak unta tadi. Nabi kata pergi cari orang tadi, pergi bunuh dia balik. Memang dapatlah lelaki Urainah tadi, dan dihukum bunuh. Ini kata hukum tadi, menimbulkan kekacauan tadi. Jadi siapa menimbulkan kekacauan memang dia kena. Tapi tak baca cukup lah. Yang masuk buat demonstrasi apa semua tu cukup lah rasanya. Sufyan, ini adalah Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam yang ahli zuhud, ibadah, fiqah dan ahli fiqah. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri ni bukan mamat mana-mana, bukan. Bukan random, bukan Tom, Dick and Harry mana-mana kan? Ia mempunyai banyak pengikut. Maksudnya Imam Ahmad dalam bab ini pun, ni imam besar ni, tapi ada hadis. Walaupun imam besar, zaman sekarang bukan imam besar. Ustaz mana-mana famous ceramah je, dia tolak hadis sebab ustaz famous ceramah tu. So apa? Alah ustaz ni, kita bagi hadis Nabi, larangan pembinaan kubur. Ustaz dalam TV tu kata boleh. Ustaz dalam TV tu kata boleh. Tak merujuk mana-mana channel lah, channel kat luar negeri lah. Mazhabnya sangat terkenal. Cuma tak ada zaman mazhab dia, tak sampai zaman sekarang. Sufyan Ats-Tsauri ni ada mazhab tu, kita kata jangan kata 4 mazhab saja. Dia kata 4 mazhab telah menghukumkan bahawa darah itu najis. Atau 4 mazhab kata arak itu najis. Jadi kemudian kita kata 4 mazhab dah, ijma' dah. Bukan. 4 mazhab bukan ijma', tuan-tuan. Banyak orang selalu buat statement macam ni. Empat mazhab telah menghukum bahawa sekian-sekian hukumnya. Tadilah 4 mazhab kata telah menghukumkan bahawa arak itu najis. Kemudian disambung pula, dan maksudnya ijma'. Dah salah dah. Ijma' tu apa? Sepakat semua. Tak sepakat semua. Dalam masalah darah pun tak sepakat. Warid daripada sebahagian para salaf yang mengatakan darah itu tidak najis, seperti hadis riwayat Ibnu Umar dan lain-lain. Faham tak? Sebab apa? Banyak lagi pada zaman tu mazhab-mazhab yang lain yang tidak sampai dekat zaman kita, sebab dia tak ada pengikut yang cukup ramai. Faham tak? Okey. Tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ni lah. Okey. Apa jadi? Seperti kita kata, mazhabnya sangat terkenal. Para ulama rahimahullah menyebutkannya dalam kitab-kitab yang dalamnya disebut mazhab al-imam, mazhab para imam, seperti kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, Istizkar olehnya, kitab Al-Ishraf ala al-Madhahib al-Ashraf Ibnu Munzir, Al-Muhalla Ibnu Hazam. Dan inilah lain-lain dan lain-lain. Apa dia kata? Kemudian aku merasa heran dengan orang yang tahu tentang sanad hadis
dan kesahihannya, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Ucapan Imam Ahmad ini adalah pengingkaran. Nampak tu, gariskan, pengingkaran. Hairan ni, ta'ajub ni dua jenis ta'ajub. Satu ta'ajub rasa seronok, betul tak? Ta'ajub, aku ta'ajub dengan budak ni, hafal Quran umur 8 tahun. Contohnya, itu ta'ajub. Ta'ajub dalam perkara yang positif. Yang ni ta'ajub ni ta'ajub ingkar. Ta'ajub, pelik dia ni, belajar hadis tapi ambil kat pendapat orang. Macam tu lah. Pelik dia ni, mengaji tafsir lama tapi semacam je tutup aurat. Macam tu lah kan? Mengaji tafsir, mengaji Qalbun Salim, berbelas-belas tahun Qalbun Salim, tapi perangai kasar. Salah susun sikit kursi dah marah kata. Panas sikit dah mengut-mengut. Kata Qalbun Salim. Macam tu lah. Ini takjub, tak ada kena-mengena antara hidup dan mati ya? Macam tu lah. Apa dia kata? Pengingkaran beliau bahawa ia dapat berakibat dengan bentuk penyelewengan hati. Apa kesannya? Penyelewengan hati yang menyebabkan seorang menjadi kufur. Dan tolak hadis pendapat ni. Bila kata hadis, tolak pendapat ni. Bila hadis dia tolak, bila hadis dia tolak. Tak kena dengan imam dia tolak. Tolak lama-lama Nabi SAW pun dia tolak. Ini yang terjadi pada golongan yang awal dulu. Ini dalam masalah fiqah ni. Ini dalam masalah fiqah. Imam Ahmad dah marah orang sebab ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri kalau bertentangan dengan hadis Nabi. Macam mana pula dalam masalah akidah? Yang orang menolak beratus-ratus hadis dalam masalah akidah sebab tak kena dengan akal mereka. Bukan kata imam tau, bukan kata Imam Sufyan, bukan kata Imam Syafi'i. Tak terima dengan akal mereka. Dia tolak hadis-hadis tadi. Lebih buruk kesan dia, lebih buruk perangai dia. Seperti mana golongan akal dalam masalah akidah lah. Bila kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam, dia kata, tak boleh, bukan Allah Ta'ala turun. Dia tolak hadis ni. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Tak, bukan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Musa berkata-kata dengan Allah. Apa beza dia? Ada beza tak? Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa berkata-kata dengan Allah. Beza. Sebab kalau Musa berkata dengan Allah, kita pun berkata-kata dengan Allah dalam salat, betul tak? Rabbighfirli warhamni, berkata dengan Allah Ta'ala tu. Cuma kita tak perasan, sebab kita autopilot. Sampai subuh autopilot. Ya Rabbighfirli, ya Tuhan ampunkan dosaku, wajburni, tampungkanlah kebaikan untukku, warfa'ni, tinggikan, warzuqni, bagi aku rezeki, wahdini, bagi aku petunjuk, wa'afini, sihatkan aku, wa'fu anni, dan ampunkan aku. Bercakap dengan Allah Ta'ala lah tu. Jadi golongan ni dia pusing, dia kata bukannya Allah Ta'ala berkata dengan Musa, Musa berkata dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala berkata dengan Musa, maksudnya Musa perlukan alat untuk mendengar kata-kata Allah Ta'ala tadi, betul tak? Apa alat yang manusia pakai untuk mendengar? Telinga. Telinga boleh dengar apa? Bunyi. Bunyi ialah suara. Jadi kata, Allah Ta'ala bersuara. Mana boleh Allah Ta'ala bersuara? Golongan ni dia pakai akal. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala suara tu, macam mana suara tu wujud? Kan suara wujud dengan kotak suara kat dalam ni, getaran-getaran baru keluar suara. Macam sains lah ni. Saya tak boleh sains. Suara tu bunyi daripada apa? Getaran kan? Boom. Gedeg. Ada gerakan dia punya. Betul tak Hafiz dia? Dia doktor, bukan saintis. Mana saintis ni ada? Doktor Zainal lah. Getaran tu. Getaran tu bawa benda menggenggarkan kita punya gegendang. Akhirnya otak mentafsirkan, ini bunyi orang batuk contohnya. Contohnya. Jadi bila kata tak boleh, Allah Ta'ala berkata-kata, dia reject. Nampak tak? Golongan ni lebih teruk daripada yang disebut oleh Imam Ahmad tadi. Sebab dia menolak hadis kerana tak kena dengan akal. Lebih teruk. Dia kata Syekh Uthaymin, kata Syekh Salih Fauzan. Dan juga hadis-hadis berkenaan dengan akidah lain. Tadi kalau macam Ustaz kata, Allah di atas langit istawa, Arash. Kalau yang turun langit yang 1/3 tu macam ni? Yang pada malam 1/3 Allah turun. Maksudnya dia masih kat dia saya mungkin terlepas lah point tu. Tak. Soalan tu soalan yang salah. Saya tak ada soalan yang salah, betul tak? Kaedah ilmu moden ni tak ada soalan yang salah, betul tak? Soalan semua betul. Jadi soalan tu salah.
Pertama, kita tak tanya macam mana Allah Ta'ala buat. Soalan macam mana ialah soalan yang tak boleh kita tak tanya pada tentang Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang dilakukan, tapi kamu yang akan ditanya. Maksudnya kita tak akan tanya perbuatan Allah. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala di atas arash, dan dia turun ke langit dunia di 1/3 akhir malam, tak boleh kita tanya macam mana Allah Ta'ala turun. Habis tu Allah Ta'ala tinggal arash dia, nanti kosong pula arash tu. Kalau kosong arash, maksudnya Allah Ta'ala turun. Jadi sekarang dah siapa lagi tinggi, Allah ke arash? Jadi macam mana Allah Ta'ala kata dia yang a'la, dia paling tinggi, sekarang arash lagi tinggi daripada Allah? Oi, bahaya ni, syirik ni. Tak boleh pakai hadis ni. Jangan tanya bab ni. Macam mana dia turun? Sesuai dengan kemuliaan Allah. Ya, betul, jangan sesuai dengan kemuliaan. Orang kata, ada setengah orang kata tidak, yang turun tu bukan Allah Ta'ala, yang turun tu ialah malaikat. Macam nak jawab? Ya? Macam nak jawab? Kata yang turun tu malaikat. Ada hadis, bagiannya ada hadis. Kata ada sebahagian ni memang malaikat turun, dan Allah Ta'ala pun bukankah memang tak mustahil Allah Ta'ala bersama dengan malaikat turun. Ada beza tak? Tapi lain tak turun Allah dengan turun malaikat? Mesti pasti berbeza. Memang malaikat akan turun 1/3 akhir malam. Bukankah kita baca surah apa tu, Lailatul Qadar tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu. Memang turun pun. Tapi adakah maksudnya turunnya malaikat tadi menafikan turunnya Allah? Soalan yang kedua. Dia tidak. Tak. So apa hujah kita? Sebab dalam hadis kata apa? Sesiapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mustajabkannya. Siapa yang minta ampun dekat aku akan ampunkan dia. Takkan malaikat kata benda tu? Syirik lah. Takkan malaikat Jibril kata, wahai Muhammad on, minta ampun ke aku akan ampunkan engkau. Minta dekat aku akan mustajabkan doa engkau. Takkan malaikat cakap benda tu? Syirik. Yang kedua, dia tafsirkan pula, bukan, yang turun tu ialah urusan Allah yang turun. Lagi senang kantoi kan? Takkan urusan Allah berkata-kata. Urusan Allah kata, berdoalah kepadaku, aku akan melihat hamba-Nya. Dah ada kata dia melihat hamba-Nya yang berdoa. Nampak tak? Jadi kat sini kita kata hujah. Kita kata hadis ni, saya belajar hadis ni, dia penjaga dunia ni. Kau tak belajar hadis, boleh jawab tak soalan ni? Confuse kita, macam mana jawab ni? Qurrasul ard. Hadis tu penjaga dunia. Dia patah balik tadi, iaitu tadi ingkar ni Imam Ahmad ni kepada orang yang menolak pendapat hadis kerana pendapat manusia. Ini masalah fiqah. Apatah lagi dalam masalah akidah. Tekan masalah tu. Kemungkaran ini telah merasuki banyak orang, khususnya orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Biasanya menentang hadis ni bukan orang-orang macam orang awam. Orang awam tak berani nak kata tak, aku ikut je ustaz cakap. Betul tak? Yang menentang ni biasanya yang mengaji sikit-sikit ni kemudian rasa macam dah tahu hadis semua. Mereka telah membentangkan tali untuk menghalangi pengambilan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan menghalangi orang dari mengikuti Rasul SAW. Mengindahkan perintah, mengindahkan, bukan mengindahkan tu, mengindahkan, tu mengindahkan, mengelokkan, mencantikkan perintah dan larangannya. Dan antara perkataan mereka, tidak diperbolehkan berdalil dengan kitab dan sunnah kecuali orang mujtahid. Pandai dia. Kau ni kau nak pakai hadis ni, kau ni imam ke? Imam hadis ke? Dia kata. Kemudian dia kata, bila sahihnya hadis tersebut, kita akan pegang hadis tersebut. Kau cakap macam kau ni pakar fiqah je. Dapat dia soalkan lagi soalan macam tu. Macam nak jawab? Kita menjawab je ustaz ni. Macam nak jawab golongan ni? Kata, kau bukannya pakar hadis. Kau selalu cakap Imam Syafi'i berkata, bila sahihnya hadis ku campak pendapatku jauh-jauh. Itu Imam Syafi'i. Kau entah Imam Syafi'i ke?
Macam nak jawab? Nak jawab dia, kita bawa kuliah akan datang. Setelah kuliah akan datang, kita akan bagikan 4 jenis manusia. Ataupun nak hari ni juga, 5 minit lagi. Dalam masalah dalil tadi, kita kena bagikan diri kita ni masuk kat part yang mana. Syekh Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, disebut ada 4 jenis golongan ya. Yang pertama ialah orang yang mampu berijtihad, iaitu dia ambil Al-Quran dan Sunnah dan dia keluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah tadi, direct. Orang macam ni tak boleh dia taklid, ikut-ikut orang lain. Dia kena ikut Quran dan Sunnah. Ini adalah makam tertinggi, kata Syekh Shalih Fauzan. Tetapi makam ini hanya ada pada orang yang mempunyai syarat-syarat untuk berijtihad. Seperti tahu Al-Quran dan Sunnah. Tahulah Quran dan Sunnah, tafsir semua kau tahu ya? Kata kau nak ijtihad, saya nak buat pendapat saya sendiri. Kau tahu bahasa Arab tak? Tak tahu bahasa Arab. Macam mana kau nak ijtihad? Ada orang dah aku ijtihad. Pelik tu buat pendapat baru. Dan juga alim bahasa Arab lah. Dan juga allati nazal bil Quran wa an yakuna alam bil muhkam wal mutasyabih, nasikh dan mansukh. Dia tahu mana ayat yang jelas, mana ayat tak jelas, mana nasikh dan mansukh, mana yang dah dimasukkan ayat-ayat ni, mana cukup syarat-syarat dia tadi. Tahu mutlak dan muqayyad, khas dan am, mana dalil am, mana dalil khas. Takut jadi macam sekarang ni lah. Pakai Quran tapi hujah dia subhanallah. Yang saya selalu bawa tu, dia kata apa dalil boleh berzikir beramai-ramai ni? Apa dalil boleh berzikir beramai-ramai? Apa dalil dia? Bukan azan. Dia bawa kisah ayat Quran dah. Quran kata surah Baqarah kan, fadhkuruni adhkurukum. Kamu semua ingatlah aku akan ingat kamu. Ayat kata kamu semua kan, semua kan. Maksudnya kena zikir beramai-ramai. Itu arahan kepada semua, bukan maksudnya berzikir beramai-ramai. Kalau tidak, kita kena kan cakap ni lucah sikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nisa'ukum harthul lakum, isteri-isteri kamu adalah ladang-ladang kamu. Fa'tu, datangilah. Arahan kepada semua orang tu. Harthakum, ladang kamu. Idza syi'tum, annama syi'tum, macam mana kamu datangi isteri kamu. Ayat tu kata apa? Datangilah isteri kamu. Betul jamak juga tak? Betul kita mendatangi isteri beramai-ramai. Nanti kita buat pesta berjamaah, berdatangi isteri berjamaah. Semua orang masing-masing buat pasangan, buat ramai-ramai berjamaah sekali. Betul? Kamu buat je ni. Bukankah kata afaqtu, arahan kepada orang ramai? Sama tak dengan zikir tadi? Kamu kata fadhkuruni, kamu semua ingatlah aku. Itu arahan kepada umum, bukan maksudnya suruh buat sama-sama. Nampak tak? Dia pakai Al-Quran je mana? Tapi itu dalil yang paling senang nak patahkan lah. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Maksudnya makan mesti nak kena berjemaah. Tak mestinya makan boleh seorang-seorang. Kat sini kita kata pakai dalil Quran salah ni, kena berijtihad, buat pendapat, keluar dalam televisyen, keluar dalam TV, letak pula al kat ujung dia, memang orang ikut. Tak maaf lah, siapa ada al kan? Ada al kat sini? Abang sini ada al? Alhamdulillah. Sini ada al kan? Itu kan ada al, mengaku cepat. Habis sini ada? Kalau ada saya minta maaf. Al yang tu lah, al banjir, al banjir, al hujan, al sungai. Kurang lah. Dia kata itu, dia pakai dalil tu, pakai dah. Allahu Akbar. Oh, semua percaya. Nampak ustaz ni nampak bagus, Masya Allah, mantap. Betul tak macam ni? Tidak sebab dia pakai sebab apa semua selempang. Ustaz ni sempoi je, pakai macam ni je. Itu maksudnya kita tertipu. Minta maaf lah. Yang kedua, yang kedua pula, yang tak mampu nak ijtihad,
tapi dia mampu tarjih bainal aqwal. Mana tarjih ni pula? Iaitu dia mampu tengok pendapat banyak. Katakanlah dalam pendapat masalah darah tadi dia, atau masalah sentuh wanita batal tak batal wuduk, dia tengok pendapat satu, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat empat. Sebab dia mengaji, dia kata dia rasa dia boleh tengok pendapat mana yang paling kuat. Dekat sini memanglah dia tak boleh direct terus, tapi dia kena ambil mana pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga pula, yang tak mampu nak tarjih tadi. Tetapi orang macam ni yang tak boleh tarjih tadi, dia taklid lah. Dia termasuk orang yang ikut-ikut orang. Tapi apa kata Syekh Salih Fauzan? Walakin, tetapi idza arafa anna qawlan minal aqwal laysa alaihi dalil, bila dia mengetahui ada satu pendapat tersebut tak ada langsung dalil, fala ya'khudh bih, maka janganlah ambil dia pendapat tersebut. Amma madama la ya'rif wa la yatabayyan lahu mukhalafah, tetapi selagi mana dia tak tahu perkataan yang berlawanan dengan dia, maka fala ba'sa, maka tak ada masalah dia nak ikut pendapat tersebut. Macam inilah. Dia taklid. Dia tahu satu pendapat je. Dia tak tahu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang pertama tadi. Maka boleh tak diikut tadi? Boleh. Taklid. Sebab dia tak mampu nak tengok Quran, dia tak mampu nak tengok kitab tu semua. Dia taklid dia pendapat tadi. Tetapi kalau tiba ada pendapat yang mukhalafah, ada pendapat kedua yang bertentangan dengan pendapat dia yang pertama tadi, dekat sini dia berkewajipan tengok mana yang ada dalil. Faham tak? Ini kebanyakan macam kita lah. Kita bukan mampu nak tengok kitab apa semua, jadi kita tengok, mula-mula kita pegang pendapat yang pertama. Lepas tu tengok, ada Ustaz Usayi aja lain pula dekat kursus Perfecting My Salah ni, kan, pergi kursus solat Ustaz Usin, macam asal lain ni. Tahu tak Hanif? Tapi sekarang baru-baru nak belajar, macam lain. Dekat sini kita berkewajipan apa? Adakah kita ini Ustaz Usayi ni, apa orang kata dia ni, tak sebut nama Wahabi lah, macam-macam ni, kita ambil pendapat ni. Ini Ustaz ni selalu keluar TV. Itu salah dalam menghukum, ya. Patutnya kita kata pendapat Ustaz ni, Ustaz D ni dalam TV ni kata macam ni. Ustaz D, nama dia Rusdi, itu D tu kan, nama Rusdi. Okey. Pendapat Ustaz Y tadi, D ni Y pula, Ustaz Y kata pendapat kedua macam ni. Tak keluar TV, tapi banyak kuliah dia. Ini macam mana? Kat sini berkewajipan tengok mana ada dalil. Bila tengok dalil pula, kat sini ada tanggungjawab yang lebih pula. Bila tengok dalil, kena tengok pula dalil mana yang sahih. Dan tengok dalil mana yang sahih, kena tengok dalil tu macam mana difahami oleh salaf, sahabat. Kat sini tanggungjawab tu kena lebih sikit. Katakanlah dua-dua buat dalil, dah confusing Ustaz ni bawa dalil, Ustaz ni pun bawa dalil. Cek dulu Ustaz mana dalil yang sahih. Katakanlah dua-dua sahih Ustaz, peninglah kita, dua-dua sahih. Kita kata tengok pula macam mana, apa huraian ulama' terhadap. Nak tahu huraian ulama' tu kat mana? Rujuklah kitab syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Ustaz saya tak tahu bahasa Arab, mana ada dah terjemah dah bahasa Indon. Semua kitab-kitab syarah dah ada terjemah Sahih Muslim, Bukhari, Muslim, Tirmizi, semua Abu Daud dah terjemah semua, Bulughul Maram dah terjemah, banyak terjemah dah. Buka hadis terbaca. Kat sini tanggungjawab lebih. Problem masyarakat tak nak baca, nak cepat. Orang nak cepat lah. Kesimpulannya Ustaz boleh ke tak boleh? Itu biasanya itulah. Ustaz tu buat bincangan yang macam ni. Okey Ustaz, bincangan stop. Boleh ke tak boleh Ustaz? Itu kesimpulan dia. Jadi kat situ tanggungjawab yang lebih. Itu tahap dia. Faham tak? Dan saya rasa tuan-tuan semua cerdik pandai belaka, CEO belaka. Takkan benda simple yang tak boleh buat. Kau cek handphone pandai, nak AP tak nak AP apa semua, kena original tak original. Betul tak? Kalau dua-dua pendapat strong, kita boleh pilih lah. Kedua pendapat strong, kita kat situlah kita ada usul tarjih. Tengok mana yang pendapat yang
Mana lagi strong lah. Kalau katakanlah nampak dulu kuat, mana yang hati kita rasa berapa dia tenang. Faham tak? Ada masalah, contohnya masalah turun lutut dulu ke turun kaki dulu. Turun lutut kaki dulu pula. Turun lutut dulu ke turun tangan dulu dalam rukuk. Kat situ masalah tu memang saya pun tak tahu nak tarjih benda satu. Tapi saya ada pendapat yang saya pegang lah. Satu dengan baca bismillah kuat, tak baca bismillah kuat. Masalah apa lagi? Gerak jari, tak gerak jari, yes. Ya sebab betul kita mengaji, kita baca hadis ni. Ulama tu kata apa? Bincangan tu lah. Bila kita buat belajar ngaji macam ni, dekat sini kita naik dalam tahap yang kedua tadi. Kita mengaji dan kita boleh pilih pendapat yang kuat, yang mana dekat dengan dalil. Yang keempat, ini tak boleh buat apa pun, ini ikut je lah. Jadi apa nak baca tak boleh, apa macam kan, kadang-kadang atuk-atuk kita kat rumah kan, kat kampung, atuk hari ni tak sahih tu, atuk kita, aku buat je lah sambil isap okok corot tu, apa dah buat aku buat je lah, susah pening kata. Tu mengaji kan, satu tempat saya mengajar, satu masjid, satu surau. Kata Nabi SAW buat cara basuh kepala tu, kadang-kadang kita kata yang sunnahnya macam ni kan. Tapi ada hadis yang kata Nabi pernah buat macam ni saja, iaitu bila Nabi pakai serban, Nabi buka, lepas tu Nabi sapu kat sini dan Nabi tarik serban. Jadi ini dalil bagi mazhab Syafi'i kata boleh macam ni. Tapi yang afdal ni macam ni lah, tarik depan apa semua. Kata ustaz, kita buat mana yang dah biasa lah ustaz kata. Kata pakcik tu, untuk pakcik tu lah, kita buat mana yang biasa lah ustaz tu. Okey lah pakcik, janji buat ikut sunnah, tahu dalil, ikut sunnah Nabi SAW. Betul lah. Nak kata macam mana kan, tak nak suruh ustaz kena, pakcik kena pendapat yang rajih pakcik. Imam hadis dia masuk hadis pun dia confuse lagi. Jadi kat sini kita kata tu awam, awam. Bila awam ni bolehlah dia. Terutama sekali yang tahap ilmu dia tak mampu, ada setengah tak boleh baca. Saya satu kelas tu, yang datang hadir di kelas tu bukannya orang yang membaca, bukan juga pembaca, pomen, budak-budak muda mak motor apa semua. Bila kita suruh baca perenggan tu pun, bahasa Melayu biasa pun dia susah nak baca. Dia tinggalkan sekolah masa umur 13 tahun, naik motor, baki motor je, kerja je, sok abah pun tak baca. Lalu dia kalau baca satu muka surat tu masa macam seksa benar. Kat sini tak boleh dah paksa dia macam orang yang boleh baca untuk faham masalah agama ni. Jadi kat situ kita kena lapang dada. Wallahu ta'ala. Jadi faham 4 golongan ni kita tengok. Bagi saya, kita ni golongan yang antara kedua ketiga tu. Ketiga kedua, kejap-kejap kedua, kejap ketiga. Dalam setengah masalah kita ketiga, setengah masalah kita yang kedua. Dan taklid yang okey, satu lagi taklid. Okey, taklid buta boleh ikut. Bila kita nak jawapan yang pantas tapi tak mampu. Contohnya masalah orang tanya, bank Islam boleh ke tak boleh ni? Kita ikut Ustaz Zahrudin kata boleh. Kat sini buat jawapan yang cepat, jawapan yang pantas. Tapi kalau perbincangan lain lah, panjang lagi lah perbincangan tu. Ya? Betul Syekh Uthaymin kata dalam setengah masalah aku taklid Syekh bin Baz. Sebab aku tak ada ilmu tentang tu, jadi aku taklid kat dia. Dan contohnya dalam masalah azan. Azan kan dia bab doa lepas azan tu dia tambah apa? Innaka la tukhliful mi'ad, ujung sekali tu. Syekh Albani rahimahullah hukum tambahan ujung tu tak ada. Tapi Syekh Uthaymin kata aku taklid pada Syekh bin Baz masalah ni, Syekh bin Baz kata ujung tu sahih. Sebab bagi aku tak ada ilmu tentangnya, tapi aku taklid pada Syekh bin Baz. Jawab siapa? Kata Syekh Shalih Uthaymin dalam Syarah Mumti' atau Syarah Bulughul Maram. Dulu boleh rujuk dalam masalah. Syekh Albani kata hujung tambahannya tak sahih. Innaka la tukhliful mi'ad, hujung tu. Betul tak? Innaka la tukhliful mi'ad. Itu hadis juga, Syekh bin Baz hadis. Kata Syekh Uthaymin kata aku belajar hadis daripada Syekh bin Baz. Aku tertarik dengan caranya. Kat sini kalau sebab kedua tarjih lah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta.